Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, diharap kamu semua dah menonton video bahagian ketiga yang cikgu dah share tadi. Sekarang ni kita nak buat latihan. Praktiskan diri 5.1C muka surat 142 daripada buku teks kamu. Okey, kita mulakan. Tentukan sama ada rajah yang diberikan adalah subgraf bagi graf G. Okey, ni adalah graf G. Yang ni adalah graf G. Jadi kita fokus pada graf G. Di antara rajah 1, rajah 2 sehinggalah rajah 11 yang mana adalah subgraf. Okey, kita pergi satu persatu. Rajah 1. Rajah 1 adalah subgraf. Kenapa? Dia sama dengan graf G. Rajah kedua, titik juga adalah subgraf. Ingat, subgraf ni adalah, apa maksud subgraf? Subgraf adalah sebahagian atau keseluruhan graf. Atau keseluruhan graf. Jadi titik juga dikenali sebagai subgraf. Okey, rajah 3, subgraf ataupun bukan? PQR, okey, subgraf. Rajah 4, dia bagi E2. Okey, rajah 4 juga subgraf. Rajah 5, PQ. PQ betul, tetapi yang ni tak sama. Dia sepatutnya E1. Jadi dia bukan subgraf. Rajah 6 tak sama dengan rajah yang asal. Dia sepatutnya E2. Jadi dia bukan subgraf. Rajah 7 sama tak? Tak sama. Jadi bukan subgraf. Rajah 9. 9 subgraf ataupun tidak? 9. Sorry, rajah 8. Subgraf. Rajah 9. 9, kalau kamu perhatikan, dia bagi Q kat atas ni. Q. P, dia sepatutnya PQ. Jadi dia bukan subgraf. Rajah 10, terbalik, bukan subgraf. Rajah 11, dia sama. Dia copy daripada graf G. Jadi dia adalah subgraf. Ingat, subgraf boleh jadi keseluruhan graf. Contoh yang kedua. Lukis 5 subgraf bagi graf yang diberikan. Okey, diberi A dan B pada kamu. Dia minta 5 subgraf. Okey, kita lihat dulu A. Subgraf ni, contoh A, subgraf yang pertama. Kamu lukis balik, tak apa graf tu. Lukis balik. Label. P, R, Q. Ni E1, E3, E2. Okey, tu subgraf pertama. Subgraf kedua bagi graf A, ambil P, Q. Letak E1 pun boleh. Subgraf ketiga, kamu ambil Q, R. Q, R. E2. Okey, subgraf keempat, kamu lukislah P, R pun boleh juga. P, R. Label E3. Okey, subgraf yang kelima, kamu lukislah P, Q, R. P, Q, R. E1, E2. Apa-apa sahaja janji dia berasal daripada graf yang diberikan. Okey, cikgu bagi ekstra. Nombor 6. Kita nak lukis apa? P, R, Q. P, R, Q. Ni E3. Yang ni E2. Okey, itu adalah subgraf bagi graf A. Kita lihat pula graf seterusnya. Terlihat bagi graf B. Yang ni graf A. Okey, subgraf bagi graf B. Okey. Kita boleh ambil graf asal dia. Kamu lukis elok-elok lah kan. Okey, P, S. Yang ni E4, E5. E1, E2, E3. Yang ni Q, R. Okey, ni boleh jadi satu subgraf. Okey, ni yang pertama. Subgraf kedua, kamu boleh ambil P, S sahaja. P,
S. Label E4, E5. Okey, subgraf ketiga, kamu boleh ambil QR sahaja. QR, E2. Okey, subgraf keempat. Nak ambil apa? PQ. Boleh, PQ. Label lah E1. Subgraf kelima, kita nak ambil apa? Okey, cikgu ambil QRS. QRS. Label E2, E3. Jangan salah label. Okey, itu adalah subgraf bagi graf-graf yang diberikan. Kita lihat soalan yang ketiga. Kenal pasti pokok. Tadi kita dah belajar subgraf. Kali ini dia suruh kamu kenal pasti pokok atau bukan pokok daripada rajah-rajah di bawah. Diberi pada kamu A, B, C, D. Ingat, bila melibatkan pokok, kamu kena tahu bilangan tepi. Bilangan tepi adalah bilangan bucu tolak 1. Itu cara dia. Kita lihat A. A pokok ataupun tidak, kita lihat bilangan bucu dia. Bucu dia ada 4. Jadi tepi dia sepatutnya 4 tolak 1 sama dengan 3. Tapi di dalam ni dia bagi tepi 1, 2, 3, 4. Jadi soalan A, jawapan dia adalah bukan, pokok bukan. Bukan pokok. Okey. Soalan B, ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tepi sepatutnya 6 tolak 1 sama dengan 5. Kita lihat tepi dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia bukan pokok. Okey, C. Kita lihat bucu. Ada berapa bucu bagi C? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bucu. Jadi tepi sepatutnya ada 9 tolak 1, 8. Kita kira tepi yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ni adalah pokok. Dan kalau kamu perhatikan antara A, B, C, A adalah satu gambar rajah tertutup. Bila tertutup, dia sebenarnya bukan pokok. Kalau B pun ada yang tertutup. Apa yang tertutup? Yang ni tertutup. Dia bentuk segitiga ni. Yang ni ada tertutup. Jadi dia bukan pokok. Okey, untuk C ni dia tidak tertutup. Sebab itulah dia pokok. Okey, D. Berapa bilangan bucu? 4. Tepi sepatutnya 4 tolak 1. Seperti 3. Sekarang ni tepi kita ada 1, 2, 3, 4. Jadi dia bukan pokok. Itu cara untuk kita kenal pasti pokok ataupun bukan pokok. Kita lihat soalan yang keempat. Dia minta kamu lukis pokok dengan maklumat diberikan. Dia minta kamu lukis pokok. Okey, kita lihat A. Diberi pada kamu bucu 7. Jadi bilangan tepi bagi pokok yang ingin dilukis adalah 7 tolak 1 sama dengan 6. Okay, bila dia minta kamu lukis, maksudnya sesuka hati kamu lah nak lukis bucu di mana pun, tetapi masih mengikut syarat dia. Okay, cikgu lukis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, A, B, C, D, E, F, G. Kita ada 7 bucu. Kita dah selesai. Sekarang ni tugas kita adalah meletakkan tepi. Dengan syarat tepi perlu ada 6. Ingatlah bila kita melukis pokok, cikgu suka tekankan jangan ada bentuk tertutup. Supaya mengikut syarat-syarat dia. Jadi selagi tak ada bentuk tertutup, kita masih lagi mengikut syarat bagi pokok tu. Contoh, A kita sambung ke D 1. D sambung ke B pun boleh. Sambung ke E. Sambung ke C.
Sambung ke F. Sambung ke G. Jadi ada berapa tepi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita dah mengikut syarat yang pertama, bucunya 7, tepinya 6. Dan gambar rajah yang cikgu lukis ni tiada satu pun bentuk tertutup di dalam dia. Okey, itu maksud cikgu. Okey, B. Dia minta pada kamu bucu 9. Okey, kalau bucu 9, tepi adalah 9 tolak 1. Tepi mesti 8. Okey, kita nak lukis bucu 9. Banyak tu. Jadi kita lukis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, cikgu bagi macam tu. P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Kita ada 9 tepi. Dan 9 bucu dengan syarat 8 tepi. Kita sambung saja dengan syarat jangan ada bentuk tertutup. 1, 2, okey, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu boleh cuba buat bentuk kamu sendiri, pokok kamu sendiri berdasarkan maklumat yang diberikan. Tak semestinya sama dengan cikgu. Kamu boleh cuba sendiri. Okey, itu adalah soalan yang keempat. Soalan yang kelima, bagi soalan kelima, dia minta kamu lukis juga pokok. Tetapi, okey, tadi kita lukis pokok berdasarkan maklumat dia bagi bucu. Sekarang ni dia nak kita lukis pokok daripada graf yang diberikan. Dah diberi graf pada kamu. Bila dah diberi graf, kamu kena kenal pasti dahulu ada berapa bucu. Bucu ada 4. Jadi sepatutnya bagi gambar rajah pokok yang akan dilukis adalah tepinya perlu ada 3. Jadi sekarang ni, dalam gambar rajah ni ada berapa tepi? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tepi bermaksud kamu kena keluarkan 2 daripada gambar rajah. 2 tepi daripada gambar rajah. Okey, kita lihat. Dia nak 2 pokok. Jadi pokok pertama kita. First kali bila nak lukis pokok daripada graf diberi, salin balik bucu. Salin bucu mesti sama. Okey. Dan barulah kita gabungkan ataupun kamu gariskan bucu ke bucu. Dengan syarat tak boleh ada bentuk tertutup. Jadi 1, 2, 3. Sebab kita perlukan 3 tepi. So, settle. Itu adalah pokok kita yang pertama. Pokok yang kedua, salin balik bucu. Okey, 1, 2, 3. Boleh tak kita buat macam ni? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab kita ada satu bentuk tertutup di sini. Kita tak perlukan bentuk tertutup. Dan ada satu bucu terpencil pun tak boleh. Okey, jadi kita sambung. Okey, boleh juga sambung macam ni. Jadi dah jadi satu pokok. Ada 1, 2, 3 tepi. Yang ni pun sama. 1, 2, 3 tepi. Okey, cikgu bagi ekstra pokok. Okey, salin balik bucu. Jangan lupa mesti ikut soalan. Okay, kita nak buat bentuk macam mana lagi? 1, 2, 3 pun boleh. Itu adalah antara pokok daripada graf yang diberikan. Terakhir yang kita akan bincangkan hari ini adalah soalan yang ke-6. Dia kata rajah di sebelah menunjukkan suatu graf tak terarah dan berpemberat. Okey, ingat balik ya. Tadi video cikgu dah bagi.
graf tak terarah dan berpemberat. Dia minta kamu lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat minimum. Okey, jumlah nilai pemberat minimum. Okey, apa gambar rajah diberi? Okey, ini diberi pada kamu. Ada berapa bucu? Kena kenal pasti dulu yang tu. Bucu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bucu bermaksud tepi yang sepatutnya ada adalah 5 sahaja. Tetapi tepi yang ada dalam ni ada berapa? Tepi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tepi. Jadi 9 nak tolak berapa untuk dapatkan 5? Kamu perlu tolak 4 tepi. Ingat, kita nak dapat minimum. Jadi mana? First kali kita perlu kenal pasti mana pemberat paling tinggi jumlah dia. Pemberat paling tinggi jumlah dia. Paling tinggi adalah 36, 38, 42. Ingat 4 kita nak singkirkan. Jadi kita pilih 4. Kita pilih dahulu. Ni adalah try and error. 38, 36, 42, 34. Ya, kita dah pilih 4. Sekarang ni tugas kamu adalah copy balik gambar rajah ni dengan syarat kita buangkan dulu 4 pemberat yang kita pilih tadi. Okey, kita copy. 1. Copy dulu bucu ya. Okey. Cikgu label P, Q, R, U sini, S, T. Sekarang ni cikgu sambungkan P, Q, QR cikgu tak sambung sebab cikgu buang. Jadi PU cikgu sambung. Yang ni pemberat dia 24. PU pemberat dia 20. Okey, seterusnya cikgu tak sambung PT sebab cikgu buang. Yang mana lagi kita perlu sambung yang kita tak buang? RS. RS kita tak buang. 18. TS. TS 30 kita tak buang. Lepas tu apa lagi kita dah buang? Kita belum buang US. US. US pemberat dia 32. Okay, apa lagi yang kita tak buang? Yang kita belum lukis. Okey. Kita kira ada berapa bilangan tepi kita? 1, 2, 3, 4, 5. So kita dah buang 4. Jadi ni bentuk dia tak ada yang tertutup. Jadi ni adalah bentuk yang dah betul. Apa yang kita perlu buat seterusnya? Kira. Kira. Yang pertama dia minta kamu lukis pokok. Jadi A, pokok kita selesai. Soalan B dia minta kamu kira jumlah pemberat. Jadi jumlah pemberat tu ambil lah semua yang ada dalam gambar rajah. 24 tambah 20 tambah 32 tambah 18 tambah 30. Berapa? Guna kalkulator. Mana kalkulator cikgu? Okey, 24 tambah 20 tambah 32 tambah 18 tambah 30. Jawapan cikgu adalah 124. Yang ni adalah jumlah pemberat yang minimum yang kita cari. Okey, itu sahaja yang ingin cikgu bincangkan hari ini. Diharap kamu faham. Kalau dah faham, kamu mesti buat latihan. So, ni adalah kerja rumah kamu. Jangan lupa buat, snap dan hantar kepada cikgu secara personal.
Terima kasih kelas atas kerjasama kamu. Diharap kamu jangan lupa salin contoh ni. Jangan lupa buat homework yang cikgu bagi. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.